Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai, para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Bagi pihak Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, melalui Pusat Kutipan Zakat, kita ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh umat Islam, khususnya di negeri Pahang, yang telah pun menunaikan zakat harta pada tahun 2021 yang lalu. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, hasil kutipan zakat harta pada tahun 2021 telah berjaya dikutip sebanyak 172.5 juta, iaitu peningkatan sebanyak 14.4 juta berbanding tahun 2020. Tahniah kepada pihak PKZ khusus ni. Jadi manakala bilangan pembayar yang membayar zakat harta pada tahun lalu adalah seramai 94,500 orang, berbanding tahun 2020 kita ada 92,169 orang. Jadi ada peningkatan sebanyak 2,400 orang pembayar baru. Dan insya-Allah dari sudut agihan, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang ingin memaklumkan bahawa setakat 31 Disember tahun 2021, penerima bantuan zakat yang setakat direkodkan, dan ini masih belum rasmi lagi, adalah seramai 171,000 penerima manfaat zakat dengan jumlah sebanyak 168 juta ringgit telah pun berjaya diagihkan sepanjang tahun 2021. Maka kita di Minda Imam Besar, termasuk pihak MUIB dan PKZ, ingin mengajak semua yang menyaksikan program MIB ini supaya kita dapat sama-sama melihat kesan positif daripada kutipan zakat yang besar ini, yang mana dapatlah kita kongsi manfaatnya kepada penerima ataupun kepada asnaf yang lebih ramai hasil daripada zakat tuan-tuan puan-puan sekalian. Sekali lagi, Masjid Negeri, MUIB dan PKZ merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak ternilai kepada semua pembayar zakat atas zakat semua. Dan anda adalah hero asnaf. Hari ini kita telah mula awal kerana hari ini ada program amanat pengarah Jabatan Agama jam 10 pagi di Pekan. Jadi terpaksa kita awalkan untuk mendengar amanat daripada Datuk Pengarah. Kita bincangkan pada pagi ini sekali lagi kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, dan kita masih lagi dalam bab yang kelima, iaitu tentang pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Waalaikumsalam. Jadi minggu lepas kita membahaskan tentang solat tahiyatul masjid sebelum memberi salam kepada jemaah, muka surat 40. Kita masih lagi belajar tentang sunnah Nabi yang mulia, iaitu salat tahiyat sebelum memberi salam kepada jemaah.
Kita dah pun belajar tentang kalau kita masuk ke dalam masjid dan ada majlis ilmu yang sedang berjalan sekalipun, maka sunat bagi kita untuk semayang dulu sebelum mendengar kuliah, ceramah ataupun apa-apa majlis yang sedang diadakan. Dan kalau kita tak dan atas faktor tidak ada wuduk dan sebagainya, dianjurkan untuk berzikir sebagai pengganti dari solat tahiyatul masjid itu. Dan ini kita dah membahaskan minggu lalu. Minggu ini kita akan membacakan atau membahaskan satu topik yang saya kira sangat mustahak. Pada yang ada kitab, buka muka surat 42, subtopik yang keempat, iaitu meluruskan saf. Meluruskan saf, muka surat 42. Ada 9 hadis. Kita lihat dulu hadis-hadisnya untuk mengambil barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah saf salat dan perintah meluruskannya semasa zaman Rasulullah SAW hidup dan para khalifah sesudah baginda sangat berbeza daripada apa yang kita lihat sekarang. Oleh itu, Tuan Kitab menampilkan sejumlah hadis dan pendapat yang menjelaskan perhatian dan keseriusan para salafus salih dalam perkara ini. Kata Syekh Utsaimin dalam fatwanya berjudul Fatawa Muhimmah fi Taswiyati Sufuf, para ulama sekarang sudah tidak melakukan lagi amalan ini. Dipercayai jika dilakukan boleh jadi masyarakat akan memberontak dan memprotes. Namun begitu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk diikuti. Oleh itu, persoalan meluruskan saf atau barisan salat ini perlu diambil berat oleh para ulama, imam, ustaz dan sebagainya. Mari kita lihat hadis-hadisnya. Pertama daripada Anas bin Malik. Uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri. Selepas qamat dikumandangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kami dengan wajahnya dan bersabda, luruskan saf kamu dan rapatkan saf, kerana aku dapat melihat kamu walaupun dari belakangku. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua daripada Abu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kata Abu Mas'ud, Nabi SAW mengusap bahu kami dan bersabda, luruskan saf kamu, jangan kamu berserakan sehingga hati kamu juga berserakan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufufi min tamamis salati. Luruskan saf kamu, kerana meluruskan saf adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang keempat daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, aqimus saffa fis salati fa inna iqamatas saffi min husnis salati. Luruskanlah saf dalam salat, kerana meluruskan saf adalah tanda kebaikan salat. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis kelima daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Kamu meluruskan saf kamu atau Allah menanamkan permusuhan di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis yang keenam ini daripada redaksi Muslim, Nu'man pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidaha hatta ra'a ana qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadruhu min as-saffi faqal ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Nabi SAW meluruskan barisan kami hingga seolah-olah baginda meluruskan qidah, sehingga baginda lihat kami betul-betul dan mengerti. Kemudian satu hari baginda datang dan berdiri. Ketika baginda hampir mau bertakbir, baginda melihat seorang Arab
primitif ataupun orang kampung pedalaman menonjolkan dadanya dalam barisan. Spontan baginda bersabda, "Wahai hamba Allah, kamu luruskan barisan kamu atau Allah tanamkan permusuhan di antara kamu." Kemudian hadis seterusnya, kita buat hadis ketujuh lah, sebab yang keenam tadi panjang juga hadisnya. Yang ketujuh, Jabir bin Samurah berkata, Nabi menemui kami dan bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Qal, yatimuna as-sufuf al-awwal wa yatarassuna fi as-saffi. Bukankah lebih baik kamu berbaris sebagaimana malaikat berbaris di sisi Tuhannya? Kami menjawab, wahai Rasul, bagaimana malaikat berbaris di sisi Tuhannya? Nabi menjawab, mereka menyempurnakan barisan pertama sekaligus merapatkan barisan. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-8 daripada Malik bin Abu Amir, dia pernah mendengar Uthman berkata, "Istau wa hadhu bainal manakibi fa inna tamamis salati iqamatis saffi." Qal, "Wa kana la yukabbiru hatta ya'tihi rijalun qad wakkalahum bitaswiyatis sufufi yukhbirunahu annaha qad istawat fayukabbaru." Luruskan barisan kamu dan jadikanlah bahu-bahu kamu sejajar, kerana tanda kesempurnaan solat adalah meluruskan barisan. Kata Malik, Uthman tidak memulakan takbir sehingga beberapa petugas yang beliau utus untuk meluruskan barisan memberitahu bahawa semua barisan betul-betul telah lurus. Setelah itu barulah beliau bertakbir. Hadis yang ke-9 daripada Abu Uthman An-Nahdi. Kuntu fi man yuqimu Umar bin al-Khattab qaddamahu lil iqamati saffi. Aku adalah antara orang yang ditugaskan oleh Umar al-Khattab untuk meluruskan barisan. Menurut Ibn Utsaimin dalam fatwanya, ini adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi amalan dua khalifah Rashidah, Umar dan Uthman setelah kematian baginda. Mereka tidak bertakbir untuk solat sehingga telah betul-betul lurus. Yang seterusnya ini hanyalah huraian saja. Baik, muslimin muslimat sekalian, membahaskan tajuk merapatkan saf ini sudah pasti memancing pertikaian di kalangan masyarakat, khususnya dalam suasana kita yang berada dalam suasana SOP ini. Pertama, saya ingin menjelaskan bahawa secara peribadi saya tidak ada lokus tandai untuk nak membincangkan topik ini dari sudut fiqh, kerana secara peribadi fakulti saya berbeza. Latar belakang pendidikan saya adalah disiplin usuluddin. Pengkhususan ataupun field of research saya adalah bidang tafsir Al-Quran, falsafah, sejarah dan tamadun Islam. Saya tidak ada latihan khusus di dalam bidang fiqh, usul fiqh ataupun syariah secara khusus. Sekadar basic knowledge ataupun fundamental sajalah. Justru ada kemungkinan pandangan saya dalam bab saf renggang ini sedikit berbeza dengan para asatizah yang mahir dalam fiqh. Pertama, kita kena melihat isu saf renggang kerana pandemik ini adalah qadiyah mustajiddah, satu permasalahan baru yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Maka pandangan ulama terdahulu sangat susah kita nak jumpa. Isu solat jemaah secara berjarak bagi tujuan nak mengekang penularan penyakit ini, dia termasuk dalam kategori fiqhun nawazil, iaitu isu-isu baru yang tidak pernah berlaku. Maka bila kita membahaskan isu rapat dan renggang saf ini, kita akan berdepan dengan situasi berhadapan dengan dua jenis kelompok masyarakat. Pertama, idealis, satu golongan realis. Orang yang ideal, dia akan menghamburkan segala idea, semangat, emoji kemarahan dalam ruangan komen.
Kata ini kan sunnah kita kena. Oh inilah masjid setan semua. Dajjal, premisa, patutnya gini-gini. Penyelesaiannya tak ada. Sekadar memberi kata-kata semangat. Hari ini tak datang ke masjid. Dia kata, oh ini macam mana nak selesai? WHO bagai-bagai ni. Ada pula komen, tak apalah, kita tunggu je lah Imam Mahdi esok. Imam Mahdi akan datang ke rapatkan balik saf. Kita nak beritahu, daripada tuan-tuan nunggu Imam Mahdi, imam besar masjid negeri tunggu depan tangga hari-hari jemaah datang semayang. Tu paling kena datang dulu. Sibuk nunggu Imam Mahdi, imam besar menunggu hari-hari orang datang, tak datang-datang. Ingat, being idealistic is unrealistic. Bila kita mengurus masjid, barulah kita dapat realisasikan konsep practical idealism. Dan itu memang payah. Namun saya secara peribadi, disebabkan disiplin saya dalam bidang usuluddin, saya melihat ini daripada kacamata sunnah. Apa yang berlaku hari ini, iaitu saf kita direnggangkan ini, kalau kita yang tuan-tuan puan-puan yang mengikuti minda imam besar musim pertama dulu, kita membahaskan tajuk tanda kiamat. Kita belajar tentang Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kita belajar tentang fitnah akhir zaman. Maka apa yang berlaku hari ini, saf kita direnggangkan bagai-bagai, ini sekadar melengkapkan puzzle saja. Sebelum tercetusnya kiamat sebenar, maka dia akan banyak perkara-perkara fitnah dan pelik-pelik akan berlaku. Sebab itulah kita merasa duka cita bila melihat satu persatu sunnah Nabi ini telah pun dihilangkan. Sesuai nama buku ini, 100 sunnah yang dilupakan. Sebab itu kata Abdullah Ad-Dailami, balaghani anna awwala zahabid dini tarkus sunnah. Perkara pertama akan hilang dalam agama kita ini adalah sunnah Nabi. Nombor 1 hilang. Dan kata dia, yazhabu dini sunnatan sunnata kama yazhabul hablu quwwatan quwwata. Agama kita akan hilang sunnah Nabi ini satu persatu sebagaimana terlepasnya tali daripada tasbih, biji tasbih daripada tali, sebiji seutas demi seutas. Satu persatu. Kita berapa banyak dah sunnah hilang sejak daripada SOP pandemik dan macam-macam lagi. Banyak. Tuan-tuan berapa lama dah tak bersalah dengan orang? Lama lah. Ada orang dengan mak bapak pun tak salah lah. Alasan dia takut silent carrier. Okey, masing-masing ada hujah. Siapa ada hujah tak ada masalah, jangan tak ada hujah. Pihak berkuasa ialah mereka kata ini SOP. Kita pun aku. Tapi bagi kita yang dalam duduk agama ini, kita ada SOP juga. Apakah SOP-nya? SOP, sunnah is our priority. Itu juga SOP kita. Sebab kita daripada dulu dididik bahawa banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad mesti jadi teladan. Gema takbir di subuh hari, semayang awal, jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, tapi sunnahnya yang kekal jadi ikutan. Dan barang perlu kita ingat, kita kalau dakwa cinta Nabi tapi tak embuh ikut Nabi, tetap tak masuk surga. Orang yang cinta kepada Nabi, dia mesti usaha buat apa yang Nabi suka buat. Dan pagi ni tuan-tuan puan-puan menengok dalam buku kita 9 hadis menceritakan tentang Nabi sangat suka kalau saf itu dirapatkan. Baik itu banyak dalam sejarah manusia, orang-orang yang sekeliling Nabi cinta sangat pada Nabi, tapi dia tidak mahu mengikuti Nabi dalam keimanan, dalam petunjuk, maka orang itu juga tak dapat masuk surga. Ada seorang, kita tak sebutkanlah namanya sebab orang ni sangat disayangi oleh Nabi. Sehingga Nabi pernah sebut dalam hadis Ibnu Abbas, ahwanu ahlin nari azaban,
Orang yang paling seksanya paling ringan di neraka adalah kita tak sebutkan namanya. Wa huwa munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimaghuhu. Dia nanti akan dipakaikan sepasang kasut yang dibuat daripada api neraka dan otaknya mendidih kerana panasnya kasut itu. Hadis riwayat Muslim. Adakah orang itu tidak cinta kepada Nabi? Cinta. Dia bela Nabi. Dia bela dan bela Nabi. Tapi tak nak ikut. Sebab itu isu mengikut Nabi itu mustahab. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah generasi yang sangat ikut apa sahaja yang Nabi buat, apa sahaja yang Nabi suruh. Dan banyak kalilah saya membawakan riwayat-riwayat tentang Sayyidina Ali naik kuda, sampai peringkat naik kuda dia berdoa dia itu ini. Sebelum dia gerak, dia ketawa pula lagi. Sampai orang tegur, ente kenapa baca doa lepas tu ketawa? Aku ketawa sebab aku tengok Nabi dulu ketawa. Padahal Nabi ketawa tu tak perlu ikut pun tak apa. Tapi sebab mereka cinta pada Nabi, sampai bab Nabi ketawa pun dia ikut juga. Apatah lagi kita diajar bahawa sunnah Nabi yang wajib diikuti adalah dalam hal ibadat. Kalau dari sudut pakaian, tuan-tuan tak payah bergaduh lah isu janggut kaki ke, rebonding ke, apa ke, pakai. Itu bukannya ibadat. Tapi kalau dari segi ibadah, jinsun adadun kaifiatun zamanun makanun, mesti jenisnya sama dengan jenis Nabi buat, jumlahnya sama dengan jumlah Nabi buat, tata caranya mesti sama tata cara Nabi buat, masanya kena sama dengan masa Nabi buat, tempatnya mesti sama dengan tempat Nabi buat. Maksudnya Nabi ajar semayang adadun, jumlahnya zuhur 4 rakaat, tak boleh kurang, kecuali jamak itu lain. Maghrib 3 tak boleh buat 1.5 walau apa pun berlaku, kerana itu dia punya law dia. Ataupun dari segi jinsun, jenis, Nabi ajar buat korban mu mesti buat unta, lembu, kambing atau 4 beradik di atas yang berkahwin. Contoh, kalau tak ada unta, lembu, tak ada lembu, kambing, tak ada kambing, cari lembu kahwin dengan kambing, dapat anak nama lembing. Lembing boleh buat korban. Lembu kahwin dengan kerbau, dapat anak nama lembau, boleh. Ayam serama boleh? Tak boleh. Dia ini undang-undang. Oh, tak boleh kreatif ke Ustaz? Tak boleh. Dalam hal duniawi silakan kreatif. Tapi dalam bab ibadah itu ada SOP dia. Sunnah is our priority. Dia ada adadun, dia ada kaifiah. Kaifiah ni tata cara. Ambil air semayang, Nabi ajar muka dulu. You tak boleh buat dengan kaki dulu. Takkan tak boleh, ini suasana kita. No, kena muka. Ini undang-undang. Sama juga dari segi zamanun, masa. Nabi ajar bayar zakat fitrah mesti sebelum semayang raya didirikan. Sembelih korban you mesti buat lepas daripada khatib turun mimbar khutbah raya, baru itu ada masa dia. Begitu juga segi makanun, tempat. Nabi ajar buat umrah, buat haji hanya di Mekah saja. Jangan pula kerana kita tak bagi orang pergi ke Mekah dah, kita pun buatlah fatwa baru. Tak apalah, berdasarkan kajian dan data-data yang kita buat kaji, termasuklah pandangan daripada pakar-pakar, para ulama sekian-sekian, kita bersetuju haji tahun ni kita buat di Bukit Sekilau sajalah. Kerana pandemik ni begitu luar biasa sekali. Tak boleh. Itu undang-undangnya. Sama tahiyatul masjid, kita niat tahiyat masjid. Hanya masjid saja boleh niat tahiyatul masjid. Tuan-tuan singgah isi minyak Petronas, tak boleh niat. Saja nak cari pahala lebih Ustaz, saya turun sesi minyak, nawaitu i'tikaf fi hadzal Petronas lillahi ta'ala. No point. Ini yang saya maksudkan. Ini cakap orang usuluddin, ini bukan cakap orang syariah, ini cakap orang usuluddin. Terus saya kena jelaskan daripada awal tadi. Apatah lagi kalau kita mengkaji hadis, kita mengkaji peristiwa akhir zaman, peristiwa hari kiamat. Nabi ada bercerita tentang peristiwa Telaga Kausar. Tuan-tuan puan-puan pernah mendengar cerita Telaga Kausar ini? Nabi bercerita nanti dekat telaga aku nanti, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Nanti dekat telaga saya
akan didatangi oleh kaum-kaum yang saya kenal mereka dan mereka pun kenal saya, maknanya umat Nabi. Summa yuhalu baini wa bainahum, tiba-tiba datang malaikat halau kaum ini. Malaikat tak bagi masuk, security tak bagi masuk, padahal Nabi kena tahan di pagar. Fa'aqul, kata Nabi, fa innahu minni, saya beritahu pada malaikat, itu orang saya, itu kaum saya, itu umat saya. Innahum minni, buat kita. Masuk. Fayuqal, datang malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Minta maaf Tuan, bila Tuan wafat, geng-geng ni banyak benda pelik dia buat. Apa benda pelik? Malaikat tunjuk contoh-contoh, buka file apa semua. Nabi tengok, Nabi marah. Suhkan lima ghayyara ba'di. Berambus kamu, nyah kamu daripada sini. Kenapa orang tu kena halau? Ghayyara ba'di, engkau ubah apa yang aku ajar. Yang kita garis bawahkan adalah ghayyara, engkau ubah. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari kacamata kita, kalau kita tidak mempunyai hujah yang kuat, kita risau ada ketergelinciran. Itu saja kekhawatiran itu. Sebab itu dalam bab merapat dan meluruskan saf ini, saya suka pegang prinsip yang dipegang oleh sebahagian daripada ulama, bahawa kata mereka manusia dalam isu saf renggang ini, kok mana akan ada dua jenis manusia. Pertama, man tawassa'a fil jawaz, orang yang terlalu bermudah-mudah untuk membolehkan saf renggang. Tak apa renggang, sunat je. Dia punya je tu kita bahaya. Terlalu bermudah-mudah. Tawassa', jangan. Tapi ada pula kategori yang kedua, yang ni saya panggil kategori netizen lah. Wa man dayyaqa bil butlan, orang yang terlalu mempersempitkan masalah saf renggang ini sampai mengatakan kita punya semayang ni semua batal belaka, tak sah, tak masuk surga mu semayang. Wa kullan huma fihi nadhrun indi wa munzu turhati hadhihi al-mas'alah wa min lahzatil ula tawassatul qaul. Kedua-dua pendapat ini adalah pendapat yang tidak wajar kita pegang. Maka kita nak pegang di mana? Tawassatul qaul. Kita pegang pertengahan. Saya ingin mengajak muslimin muslimat, kita pegang pendapat yang jangan longgar sangat dan jangan keras sangat. Pertama kita lihat man tawassa' fil jawaz. Kita akan jumpa orang yang terlalu bermudah-mudah. Bila kita perjuangkan saf kena rapat, share saf kena rapat, tempat lain tak rapat dah, apa kita benda masalah semayang bukan lama. Adalah orang menyuarakan begitu. Mereka akan jawab, share rapat saf ni sunat je, hak wajib banyak lagi. Ni skrip begini kena ubah, sebab dia akan menyebabkan banyak implikasi. Ada pula orang akan kata, bila kita cakap, bila kita nak rapat saf, orang kau nak rapat semayang kat rumah lah. Ini bukan jawapan orang nak dakwah. Orang nak rapat semayang di rumah lah. Menghalau satu orang pada masjid, itu kan satu kesalahan. Sebab masjid ni fadilatnya besar. Bila orang tu tanya, bila boleh rapat ustaz? Encik nak rapat semayang di rumah lah dengan anak isteri. Tak boleh skrip begitu. Ini bukan skrip dakwah. Ada pula bila saf boleh rapat encik sibuk nak rapat saf. Subuh tadi semayang ke tak? La ilaha illallah, tak boleh nak menanya. Asal nanya bila nak rapat subuh tadi semayang di mana? Jangan begitu. Jangan mempermudahkan. Sebab apa? Pertama, tak semua ulama mengatakan saf rapat ni sunat. Ini kena ingat. Tak semua. Dan ulama yang mewajibkan rapat saf ini bukan ulama kecil-kecilan. Ini jago-jago semua.
Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga sebahagian daripada jago-jago ulama hadis seperti Imam Bukhari, Ibn Hazm, Ibn Taymiyah, Asy-Syaukani, mereka berpandangan bahawa meluruhkan sah, merapatkan sah hukumnya wajib. Dan ini bukan ustaz-ustaz biasa duduk belakang rumah kita, bedak. Ini yang ratusan ribu hadis ini. Namun kata Ibn Hajar, ni kena ada nama juga, kan netizen dia semangat dia lain macam. Namun kata Ibn Hajar, tidaklah membatalkan semayang kalau tak buat. Wa ma'al qawli bi anna taswiyata wajibatun fa salatu man khalafa wa lam yusawi sahihatun di ikhtilafil jihatain. Sekalipun pendapat yang mengatakan bahawa meluruskan saf itu wajib, solat mereka yang menyelisihinya atau tidak meluruskan saf tetap sah kerana ia merupakan dua tajuk yang berbeza. Ini boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari. Apatah lagi ada riwayat daripada Anas bin Malik, beliau pernah ditanya oleh orang-orang di Madinah. Masa tu dia ni antara sahabat Nabi yang lambat meninggal. Jadi apa-apa kajian orang akan tanya dia, pengalaman dia dengan sahabat, dengan Rasul dan sebagainya. Jadi orang tanya kepada Anas bin Malik, apa perkara yang banyak berubah sejak pada zaman Nabi dah wafat sampailah hari itu? Maka kata Anas bin Malik, ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-sufufa. Aku tengok tak ada apa-apa sangat yang berubah, kecuali aku tengok saf kamu tak serapat dulu. Maka kata para ulama, daripada riwayat ini Anas bin Malik tidak suruh pun mereka qada semayang, tak ada. Dan sekiranya perbuatan tidak rapat saf itu membatalkan semayang, nescaya Anas akan terus bagi pandangannya. Mana orang interview dia, tuan, macam mana zaman Nabi tuan pernah merasa zaman sekarang ni apa beza? Semayang ni tak sah belaka. Oh, semayang renggang. Tak, dia tak cakap begitu. Dia hanya menyatakan la tuqimuna as-sufufa, mu tak rapat saf saja. Ini riwayat Bukhari. Jadi jangan terlalu ngambil mudah, sebab ini juga kalau kita nak kata ni sunat je tu kena buang. Tukar perkataan sunat kepada sunnah. Ini sunnah. Satu. Yang kedua, pandangan yang waman dayyaqa bil butlan. Pandangan yang terlalu keras sampai mengatakan semayang kita ni tak ada nilai, tak ada harga, Allah tak pandang, tengah-tengah banyak setan, semua perangai macam setan, ni tak berapa sesuai juga. Sebab balik kepada kaedah tadi, ada juga ulama yang menghukumkannya sebagai sunat. Ada ulama hukumkan benda ni wajib dan ada juga yang menghukumkan sunat. Kumpulan yang menghukumkan sunat berpandangan bahawa hukum tidak merapatkan saf masa semayang adalah makruh. Namun dalam masa yang sama, orang ini akan terlepaslah ganjaran dan kebaikan yang besar bila meninggalkannya. Dengan catatan, kalau buat tak ada sebab. Kalau renggang bersebab, itu bab lain lagi. Ini tak ada sebab. Dan pendapat ini merupakan pandangan yang dipegang oleh jumhur ulama. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, sawu sufufakum fa inna taswiyata saffi min tamamis salati. Luruskanlah saf, kerana sesungguhnya meluruskan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Yang kita kena garis bawahkan perkataan tamamis salati. Tamam itu maknanya kesempurnaan. Kata para ulama, kalimat tamam menunjukkan bahawa benda ini tidak wajib, tapi merujuk kepada hukum mustahab, dan dia tidak termasuk dalam rukun ataupun syarat sah sembahyang. Perkataan tamam itu yang kita gariskan. Sama juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, hendaklah kamu meluruskan saf, kerana meluruskan saf itu sebahagian daripada mahasin salat.
kecantikan semayang. Jadi dalil daripada hadis Bukhari ni, kata para ulama, saf ini dia masuk dalam kecantikan semayang dan tidak termasuk dalam kategori syarat sah semayang ataupun rukun semayang, tidak ada. Dan antara yang mengatakan perbuatan merapatkan saf ini adalah mustahab ataupun dituntut atau dianjurkan adalah para fuqaha asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Jadi selesai masalah. Maka kalau tuan-tuan puan-puan menengok YouTube, ada ustaz-ustaz tertentu bersemangat mengatakan ni, kalau kita tengok kebanyakannya bukan kita, maknanya ada yang latar belakangnya orang Arab, yang pahaman dari sudut nuansa mazhabnya itu lain. Dalam mazhab Syafi'ah, seperti kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, wa yustahab taswiyat as-sufufi wal amru bidzalika, disunatkan untuk merapatkan saf serta mustahab hukumnya untuk kita merapatkan itu. Boleh kita rujuk dalam kitab Al-Minjarul Qawim. Begitu kata Imam An-Nawawi, wattafaqa ashabuna wa ghairuhum ala istihbabi as-saffil awwal wal haqq alayhi وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح وعلى استحباب يمين الإمام وسد الفرج في الصفوف. Para ashab kami, iaitu para ulama dalam mazhab Syafi'i, dan selain mereka telah bersepakat akan mustahabnya saf yang pertama, mana dianjurkan untuk duduk saf pertama dan bersungguh untuk mendapatkannya. Telah datang padanya hadis-hadis yang begitu banyak dalam sahih. Begitu juga para ashab kami, iaitu ulama Syafi'i, telah bersepakat akan mustahabnya atau dianjurkan perbuatan solat di bahagian kanan imam, duduk belah kanan imam, serta dianjurkan menutup ruang kosong dalam saf, iaitu merapatkan saf. Ini boleh rujuk dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi disebabkan kita ada dua pendapat, dan dua pendapat ini ada hujah, satu mengatakan wajib, satu mengatakan benda ini sunat, maka bagi kita tak payah bergaduh lah. Tak payah bergaduh lah. Mungkin ada yang kata, zaman Nabi tak pernah pun Nabi suruh buat renggang-renggang ni ustaz, apa kita pula nak buat? Kita tanya dia balik, zaman Nabi ada tak orang semayang atas kursi yang kita buat sekarang? Ada atau tidak zaman Nabi orang semayang atas kerusi? Adakah kita nak beritahu depan-depan orang yang semayang atas kerusi ni, pocik ni semayang tak sah lah ke dah? Nabi tak ajar semayang atas kerusi. Maka banyak perkara-perkara berkaitan hujah-hujah ini boleh membawa pada perkelahian. Sebab itu kita didik masyarakat ambil tengah-tengah, belapan dada. Cuma satu perkara ni kena ingat, bagi orang yang berpegang bahawa rapat saf ini adalah sunat, kita nak beritahu semampu mungkin jangan pelekehkan amalan sunat. Perkataan je tu kena buang. Saya banyak menengok orang berkelahi ni, dia banyak guna je. Bila orang cerita pasal saf, orang semangat ramai, orang sayang agama, cuma ilmu tak ada, dia sayang agama. Orang ni kita ni Yahudi belaka, ni Dajjal belaka. Dia orang tak ada ilmu. Tapi cara kita menjawab keluahan mereka itu memberi kesan pada keseluruhan struktur ibadah sunnah yang lain. Bila kita orang ni, kita ni sunat je, awak sibuk buat apa? Je tu kena buang. Sebab kalau kita ajar masyarakat sunat ni je sampai bila-bila, perkara sunat orang tak buat. Kita ajar sah renggang, sah rapat sunat je, jangan. Nanti orang puasa 6 orang tak buat, baca Quran orang tak buat, duduk sah depan orang tak buat. Kenapa? Sebab dah bertahun-tahun kita ajar sunat je ni jangan. Perkataan je tu kena buang. Kita akui bahawa sunat ni membawa maksud mandub ataupun mustahab, segala yang diperintahkan dalam bentuk anjuran
bukan diwajibkan. Itu namanya mustahab ataupun benda sunat ini. Contoh, Nabi pernah dalam satu hadis yang terkenal, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyawaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka gosok gigi atau bersiwak setiap kali nak sembahyang. Hadis Bukhari dan Muslim. Kita kalau nak bergaduh dengan hadis ni, boleh bergaduh. 10 tahun boleh bergaduh. Awak sembahyang tak sah. Bawa pula. Kan Nabi dah khabar, kalau tak nyusahkan umatku, mana Nabi nak kita buat? Awak ni ikut sangat ke doktor gigi ni? Tak betul. Kita kena pakai siwak. Gaduh? Boleh. Tapi tak. Baik tu ulama, dia buatkan tata cara. Oh, hadis ini mustahab. Sebab Nabi kata, kalaulah tak nyusahkan umatku. Jadi Nabi tak wajibkan. Maka timbullah hukum sunat. Tapi ada ulama yang menengok hadis ni, oh ini wajib Syekh. Wajib-wajib lah. Bagi nak pegang wajib-wajib lah. Tapi jangan pula kita kata, kan benda ni sunat je. Janganlah je. Kita dah bincangkan dulu tentang fadilat bersiwak, bersugi ni, sunnah Nabi yang ditinggalkan. Jadi balik kepada kita, tak payah berkelahi lah. Kita ulama' ni kita kena hormat. Jangan ada setengah orang saya baca komen-komen, apa ulama'-ulama'. Hadis ada, Quran ada, cukup lah. Jangan begitu. Awak kalau baca manual suruh baiki kereta, belum tentu boleh. Kena ada pomen juga. Kita kalau beli barang komputer, kena pergi kedai software. Kalau nak beli barang tukang, pergi kedai hardware. Kalau nak faham agama, kena ikut fatwa. Sebab tu kerja ulama'. Itu kepakaran dia. Bidang dia. Kita tak boleh kata, jumpa doktor nasihat gini-gini ni. Oh, doktor lah pandai-pandai, kan aku sakit, ubat sendiri sudah. Kita pun beli cari dalam Google apa panduan beli ubat, timbang berapa berat. Dah, itu bidang dia, kita hormat. Dan para ulama ini dia ada dia punya kajian-kajian. Cuma mempelekehkan amalan sunat itu kita tak setuju. Jangan. Betul, pada para asatizah pun kita pesan, buangkan perkataan je itu. Sebab selama ni pun kita dah didik masyarakat, bila tanya, ni wajib ke sunat Ustaz? Sunat. Oh sunat, maknanya kalau buat dapat pahala, tak buat tak apalah ya. Ini masalah. Bila orang pegang sunat ni, buat dapat pahala, tak buat tak apa, sampai sudah dia tak akan buat amalan sunat. Dan sampai sudah dia tak akan perjuangkan untuk dapat buat amalan sunat itu semula. Kalau kita mengatakan soft ini enggak ni sunat je, bila je tak akan ada orang usaha nak merapatkan. Kita kena ubah amalan sunat ini adalah buat dapat pahala, tak buat rugi. Kita kena didik masyarakat, siapa buat dapat pahala, tak buat rugi. Apa sebab? Pertama, kenapa rugi? Nombor satu, Allah cinta kepada orang yang konsisten buat amalan sunat, bukan buat amalan wajib. Amalan wajib tu kok mana mu kena buat. Sembahyang subuh, nak bangga buat apa, semua orang kena buat. Sembahyang zuhur, puasa Ramadan, itu basic. Tapi kalau buat amalan sunat, ini bonus. Itu dalam hadis disebutkan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba-Ku itu tidak berhenti-henti nak berusaha dekat kepadaku melalui nawafil, dengan ibadat sunat, sehingga hatta uhibbahu, aku pun cinta juga kepada dia. Maka kata ulama, nak dekat diri dengan Allah, amalan sunat. Amalan fardu tu memang kena buat. Justru itu kita kalau nak mencari extra bonus, peningkatan darjat di sisi Allah, mesti banyak buat amalan sunat. Betul, jangan ada perkataan je kalau sunat ini. Yang kedua, kenapa kita rugi? Kerana tidak ada orang boleh pasti bahawa amalan fardu yang dia buat adalah perfect, sempurna. Tak ada orang. Jadi amalan sunat ini kita semua maklum kaedahnya, dia menampung kekurangan dalam ibadat fardu. Semayang kita, semayang zuhur, subuh, asar, bagai-bagai, confident boleh markah penuh. Tak.
Mesti ada koyok sana sini, galik, tak khusyuk. Maka apa yang boleh dapatkan tampal, carry mark yang boleh tampal pada kekoyokan itu? Sembahyang sunat rawatib. Puasa Ramadan, apa yang boleh menampungkan puasa Ramadan itu jadikan kita punya amalan itu sempurna? Zakat fitrah dan juga puasa 6. Dan begitulah seterusnya. Dia ibadat sunat ini dia menampas kekurangan. Sebab itu salafus salih dulu, mereka begitu rasa sangat rugi kalau mereka tak dapat nak buat perkara sunat. Fardu ni memang kena buat. Sebab itu kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kaitan ada satu hadis tentang Ibnu Umar. Kata dia, wa fihi dalalatu ala fadilat Ibni Umar. Cerita tentang Ibnu Umar, anak pada Sayyidina Umar, wa ta'sifihi ala ma fatahu min amal salih. Ibnu Umar ini kalau dia tertinggal amalan sunat, dia rasa rugi sangat. Ada satu peristiwa, Ibnu Umar pernah ditanya hadis daripada Abu Hurairah, man tabi'a janazatan falahu qiratun minal ajri. Siapa-siapa yang mengiringi jenazah, maka dia dapat pahala seperti gunung, satu gunung Qirat, satu gunung besar gunung Uhud itu. Jadi orang tanya kepada Ibn Umar, Tuan Guru, apa komen tentang hadis ini? Kata Ibn Umar, rasa macam dia exaggerate ni, macam ada something wrong, takkan besar sangat pahalanya. Ngiring je pun takkan dapat pahala satu gunung. Kena cek balik ni. Dia tak berapa setuju. Lantas dia cross check dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengesahkan, kata saya pun pernah dengar Nabi dulu cakap begitu. Lalu kata Ibnu Umar, laqad faratna fi qararita katsiratin. Katanya, aku dah menyia-nyiakan kirat-kirat pahala yang sangat banyak selama ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu bukan je rugi. Hidup di dunia cuma sementara, tempat membual amal ibadat. Kumpullah kebaikan, himpunlah pahala. Jangan dileka harta dan maksiat. Siapa suka memegang adat, mulialah sifat dengan kerenah. Siapa rajin beribadat sunat, pahala dapat, iman bertambah. Sebagai kesimpulan, pertama, kita melihat kepada suasana sekarang ini, semuanya adalah di dalam perbincangan para ulama. Jadi kita meletakkan harapan moga-moga benda ini akan berakhir dengan baik. Cuma ada negara jiran yang telah pun mengisytiharkan negara mereka endemik. Endemik maknanya dah tak pandemik super kita lagi. Dia dah isytiharkan pada 15 Januari yang dulu, tahun lalu dia isytiharkan. Tetapi sampai sekarang mereka masih lagi semayang satu kaki jarak, satu kaki. Jadi tak dapat, walaupun dah isytihar endemik. Dan di Masjidil Haram semua sudah maklum bahawa asalnya mereka lah yang menjadi pencetus semangat untuk kita mendapatkan sah. Tapi mereka pun baru-baru ini dah pun buat keputusan untuk kembali merenggangkan sah mereka. Tapi ingat, kita hidup ni pegang dalil. Dalil kita Quran, hadis, ijma' ulama. Bukan dalil kita Mekah. Mekah buat, kena ikut. Tak, Mekah buat, tak buat, sudah. Kita pegang kepada Quran, hadis, ijma' para ulama. Jadi ini kita harap para ulama untuk sama-sama memikirkan dan mengkaji balik tentang keputusan yang telah dibuat. Seperti yang kita maklum bahawa pihak berkuasa agama khususnya, kita harap akan ada satu ketetapan yang tegas, diambil langkah dan usaha untuk menetapkan penjarakan ini berdasarkan kaedah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Setiap tindakan ataupun kebijakan orang berkuasa ke atas rakyat ini manutun bil maslahah, mesti ditimbang atas faktor maslahah. Jadi kita berharap situasi ini adalah secara muakkad, secara bertempoh mudah-mudahan. Dan kalau keadaan sudah kembali reda,
maka kita mesti kembali menunaikan solat berjemaah secara merapatkan saf. Sebab ini adalah yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Justru kita mencadangkan kepada mana-mana negeri yang sudah berbulan-bulan tidak terdapat kes jangkitan yang baru, bolehlah mereka berjinak-jinak untuk berbincang dengan pihak KKM supaya dapat kembali semula menunaikan solat jemaah secara normal. Tapi setakat yang kita kenal jawatan kuasa ini, dia sangat mementingkan data, angka, figures, numbers. Sebab itu kita daripada dulu lagi merayu cendekiawan, pakar-pakar, orang akademik, bantulah masjid. Kamu orang ustaz kampung tak reti ingat buat metodologi research ni, kami tak reti sangat. Jadi kalau mereka boleh bantu membuktikan bahawa dengan berada dalam masjid sembahyang Jumaat selama misalnya sejam, berapa banyakkah potensi boleh kena berdasarkan kiraan-kiraan apa semua. Biasanya orang-orang di MKN, KKM, Task Force COVID ni dia nak data. Quran hadis tak cukup ke ustaz? Jangankan Task Force, kita kalau belajar postgraduate pun Quran hadis ni ada setengah universiti masih lagi duduk di dalam rujukan, dia bukan primer, sekunder. Rujukan sekunder, bukan primer. Dia nak data, numbers, berapa gede. Jadi ini kita sama-sama berganding bahu. Kalau benda ni dah ada penurunan, insya-Allah kita akan kembali semula kepada seperti yang asal. Sebenarnya banyak nak diceritakan, tapi masa kita tak begitu mengizinkan, nak kerja ke pekan pula. Saya kira sekadar itulah dulu sembang-sembang pada kali ini. Saya simpulkan mudah saja, kita sederhanalah. Jangan tang sangat orang dan jangan mudah pula sangat. Kita tetap SOP, sunnah is our priority. Itu panduan hidup kita. Sekadar itu kita tutup pertemuan kita dengan doa, moga majlis kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu maltabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan pada kami kebenaran itu adalah benar. Rezekilah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai batil. Dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhi kebatilan. Dan jangan jadikan kami terkeliru. Dan jangan jadikan kami sesat. Jadikanlah kami orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma